Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 265-831 IT Putra bin Muhammad Noor bersama dengan ahli kumpulan iaitu 265300 Belinda binti Azmi, 265928 Hasnita binti Hashim dan 266644 Muhammad Azmi bin Zulkarnain akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Penggajian di Malaysia. Assalamualaikum, saya Belinda binti Azmi akan membentangkan mengenai latar belakang tugasan kami. Okey, kita mulakan dengan latar belakang isu. Isu penggajian di Malaysia bukanlah satu isu yang asing lagi. Perubahan tangga gaji kali terakhir dilihat berlaku pada tahun 2020 di mana kerajaan telah menetapkan kadar gaji minimum kepada permulaan sebanyak RM1,200 di bandar-bandar utama. Walau bagaimanapun, kadar minimum yang ditetapkan oleh kerajaan belum lagi dapat memenuhi keperluan seharian masyarakat di bandar, terutamanya bagi mereka yang bekerja serta mempunyai keluarga di bandar-bandar besar. Kenaikan kos bahan mentah yang melanda negara sedikit sebanyak memberikan bebanan kepada mereka untuk terus menampung keperluan harian mereka. Ini lebih malang lagi apabila sejak akhir ini wabak COVID-19 yang melanda dunia secara tidak langsung memberikan kesan yang teruk terhadap struktur ekonomi Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang membangun. Impak ekonomi ini memberikan kesan yang besar terhadap produktiviti perniagaan, terutamanya bagi perniagaan kecil dan juga sederhana di Malaysia kita ini. Dapat kita lihat satu demi satu perniagaan mula ditutup buat pertama kalinya sejak wabak COVID melanda. Jika dilihat menerusi kadar statistik, hampir 1/5 daripada industri kecil sederhana ini menutup perniagaan mereka. Oleh yang demikian, bagi membendung isu ini daripada terus berlarutan, kerajaan mula melaksanakan kaedah kawalan pergerakan secara bersasar bagi memastikan perjalanan ekonomi dapat diteruskan tanpa memberi tekanan yang lebih teruk. Sektor perindustrian merupakan salah satu daripada sektor yang dibenarkan untuk terus beroperasi dengan kadar pekerja yang kurang daripada kapasiti penuh, iaitu contohnya seperti sistem penggiliran, dan dari sinilah permasalahannya mula berlaku. Okey, kita mulakan dengan pernyataan permasalahan daripada tugasan ini. Penetapan Perintah Kawalan Pergerakan dengan had pekerja yang sedikit memberi cabaran terhadap organisasi di dalam menghasilkan pengeluaran seperti sebelumnya. Berhadapan dengan isu ini, pihak syarikat mula memberikan sistem penjadualan kerja yang memerlukan pekerja untuk bekerja lebih masa daripada masa yang ditetapkan sebelum ini, bagi memenuhi keperluan kerajaan yang hanya membenarkan 60% sahaja daripada jumlah keseluruhan kaki tangan yang boleh bekerja pada satu-satu masa, iaitu bermulanya sistem penggiliran daripada isu wabak COVID ini. Walau bagaimanapun, penjadualan ini hanya melibatkan pertambahan masa tetapi tidak memberikan sebarang pertambahan di dalam kadar gaji terhadap pekerja mereka. Disebabkan ini, terdapat pekerja yang mula berhadapan dengan isu bebanan kerja yang semakin banyak dari hari ke sehari. Lebih memburukkan keadaan, kos keperluan harian di negara kita juga dilihat semakin bertambah berikutan peningkatan di dalam kos perolehan barangan keperluan di Malaysia. Kesannya, pekerja yang sebelum ini biasa berjimat cermat terpaksa menjadi lebih berhati-hati di dalam perbelanjaan
seharian mereka secara individu maupun juga keluarga. Pastinya keadaan ini menyebabkan mereka tidak selesa dan menambahkan tekanan mereka di dalam menjalankan pekerjaan mereka seharian. Dari sinilah permasalahan bermula. Okey, seterusnya rakan saya akan membentangkan dengan lebih lanjut tentang mengenal pasti kaedah-kaedah dan juga pendekatan yang seharusnya diambil daripada isu ini. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan lihat daripada kesan permasalahan penggajian. Gaji yang rendah untuk majoriti pekerja boleh memberi kesan buruk kepada persekitaran mikro dan makroekonomi. Apabila kebanyakan pekerja bergaji rendah, organisasi berkemungkinan akan diketepikan daripada segmen besar penduduk yang boleh mengakses perkhidmatan mereka. Antara kesan lain, apabila gaji yang rendah juga menurunkan semangat pekerja yang bertanggungjawab secara langsung untuk pertumbuhan ekonomi. Apabila semangat pekerja terhad, tahap pengeluaran juga menurun, mengakibatkan keadaan di mana kebanyakan syarikat tidak mempunyai pengeluaran yang optimum. Kesan lain, pekerja bergaji rendah tidak mampu membayar kos perubatan pada masa kini di mana mereka menggunakan gaji mereka yang sedia ada untuk menampung kos perubatan dan kesihatan. Oleh itu, tekanan dalam kalangan pekerja menjadi semakin meningkat apabila mereka perlu membayari hampir setiap kos perubatan itu. Kaedah pendekatan pekerjaan, kaki tangan syarikat yang terlibat sebenarnya boleh menyuarakan permintaan mereka menerusi kesatuan kerja. Hubungan industri adalah merupakan hubungan antara majikan dan pekerja. Kita lihat daripada segi kesatuan sekerja, gabungan antara pekerja atau majikan untuk mewakili dalam membuat sesuatu perundingan kolektif mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kesatuan sekerja merupakan suatu organisasi bagi pekerja-pekerja dalam rangka hubungan antara pekerja dan majikan. Kita lihat daripada petikan PUN pada tahun 2002, ketua sekerja adalah sebuah pertubuhan pekerja atau majikan yang ditubuhkan bagi bertujuan memajukan, memelihara dan memperbaiki kepentingan sosial dalam suatu masyarakat dan ekonomi serta ahli-ahli politik melalui tindakan kolektif. Perundingan distributif. Proses ini ialah proses tawar-menawar yang melibatkan aspek-aspek perundingan yang mana satu pihak menang atau untung dan satu pihak lagi kalah atau rugi. Perundingan distributif merupakan lebih kepada sindrom perundingan iaitu win-loss. Perundingan kooperatif adalah situasi mereka tiada di mana-mana pihak yang akan untung melainkan pihak satu lagi juga akan sama mendapat untung. Perundingan kooperatif lebih kepada menguntungkan kedua-dua pihak. Tawar-menawar ini lebih kepada pendekatan penyelesaian pemasalah. Pendekatan win-win ataupun win-win situation. Saya akan membentangkan tentang teori perundingan bersemuka. Muka menekankan kesan budaya pada makna wajah yang terletak dan penggubalan kerja muka. Komunikasi dalam semua budaya adalah berdasarkan mengekalkan dan berundingan muka. Wajah bermasalah apabila identiti dipersoalkan. Perbezaan dalam budaya jarak kuasa individualistik lawan kolektivistik dan kecil lawan besar amat membentuk pengurusan muka. Budaya individualistik lebih suka kerja muka berorientasikan ke diri dan budaya kolektivistik lebih suka kerja muka berorientasikan lain. Budaya jarak kuasa kecil lebih suka rangka kerja individu adalah sama manakala budaya jarak kuasa besar lebih suka rangka kerja hierarki. Tingkah laku juga dipengaruhi oleh variasi budaya, faktor individu, hubungan dan juga situasi. Teori ini diilhamkan oleh Stella Ting-Tomei pada tahun 1985. Ini adalah untuk memahami bagaimana orang dari budaya yang berbeza mengurus hubungan dan perselisihan faham. Teori ini juga menyatakan
wajah atau imej diri apabila berkomunikasi dengan orang lain sebagai fenomena universal yang merebak merentasi budaya. Ianya dilakukan berikutan pandangan sesetengah orang bahawa rundingan elektronik mewujudkan kurangnya konflik kerana ia kurang langsung, indirect. Okey, tempat dan masa yang dijadualkan untuk rundingan bersemuka membolehkan kedua-dua pihak untuk memberi tumpuan kepada keperluan masing-masing dan komunikasi yang saling menguntungkan. Peningkatan kemungkinan untuk menyelesaikan yang saling menguntungkan apabila perunding meluangkan masa untuk menjadikan perundingan sebagai keutamaan. Mereka menunjukkan komitmen untuk mencari penyelesaian yang dipersetujui. Cadangan bagi penyelesaian isu ini. Berhadapan dengan kos pentadbiran pastinya memberikan cabaran kepada syarikat di dalam mengendalikan hal ini. Namun, ianya perlu tetap diperbaiki kerana pekerja merupakan aset syarikat di dalam membantu membangunkan syarikat seiring dengan matlamat yang ingin dicapai. Oleh yang demikian, terdapat beberapa cadangan penyelesaian isu yang perlu dilakukan oleh syarikat. Yang pertama, penstrukturan semula gaji pekerja. Yang kedua, perundingan bersemuka secara terus. Ketiga, menetapkan kadar gaji yang minimum. Dan keempat, memanfaatkan insentif yang ditawarkan oleh kerajaan. Kesimpulannya, komunikasi perundingan adalah interaksi yang berlaku antara individu untuk mencapai satu matlamat yang sama. Individu-individu yang berinteraksi ini boleh atau sama ada mewakili satu kumpulan atau organisasi dan mereka berusaha untuk mencapai satu matlamat untuk dirinya, kumpulan kerjayanya atau untuk organisasinya. Kaedah perundingan kolektif memainkan peranan yang penting dalam membentuk terma dan syarat pekerjaan yang paling memuaskan. Perundingan dapat mengelakkan sesuatu pekerja ditindas oleh majikan seperti di zaman kolonial. Kaedah bersemuka yang diperkenalkan oleh Dr. Stella pastinya membantu mereka dalam menyelesaikan konflik dalaman organisasi. Sekian, terima kasih.